Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 bijak. Baiklah, pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran KBS Penyediaan dan Pembuatan Makanan. Tajuk 1.0 Pengenalan kepada bahan-bahan dalam kaedah memasak. Okey, 1.1 kita akan pergi kepada sayur-sayuran. Kita akan berkenalan dengan sayur-sayuran. Okey, seterusnya, sayuran bahan segar. Sayuran berdaun. Sayuran berdaun terdapat pelbagai jenis sayuran. Yang pertama ialah sayuran berdaun. Contoh sayuran berdaun seperti yang kamu lihat dalam gambar di slide ini ialah sayur sawi, sayur kangkung, sayur kailan, sayur bayam. Dan cara pemilihan untuk kita memilih sayur ini ialah ianya mestilah berwarna hijau, segar dan cerah. Daun dan batang yang rangup, tidak layu atau berlendir, bersih dan tidak berpasir. Itu adalah cara-cara pemilihan apabila kita nak membeli sayuran berdaun. Bagaimana pula cara menyediakan sayuran ini untuk dimasak? Yang pertama, kita perlu cuci bersih. Pastikan kita menyediakan uh, air yang cukup untuk kita rendam dahulu. Kemudian kalau boleh letak sedikit garam untuk kita hilangkan racun-racun yang terdapat pada daun tersebut. Kemudian sebelum potong, kita buang kotoran, tanah dan serangga yang terdapat di celah-celah daun dan asingkan daun dan batang kerana tempoh memasak sangat berbeza. Batang dia keras sikit. Jadi kita masak batang dulu sebelum kita masukkan daun. Potong daun dan batang sama saiz. Kaedah memasak yang digunakan untuk memasak sayuran berdaun ini ialah mencelur dan juga shallow frying. Shallow frying tu maksudnya kita goreng dengan minyak yang sedikit. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini ialah sayuran berdaun. Yang kedua ialah sayuran yang berbatang ataupun yang pucuk. Kita patahkan pucuk sahaja seperti asparagus, seleri, pucuk paku dan juga tauge. Tauge kan kita buang dia punya ekor, tauge. Okey, apakah cara pemilihannya? Kita kena tengok rangup, segar dan muda. Bentuknya elok. Contohnya asparagus, tidak berlendir atau layu. Contohnya tauge. Tauge kemudian tidak bertukar warna. Kalau bertukar warna maksudnya dia tak hijau di kuning, itu maksudnya dia adalah sayur yang lama. Cara menyedia, bersihkan, potong, buang kotoran tanah dan serangga. Kita ambil batang yang muda, yang lebih lembut dan batang tua kita buang. Potong ikut potongan yang sesuai dengan masakan dengan sama saiz. Okey. Sauteing, merebus, mencelur dan juga shallow frying adalah saute. Kaedah memasak untuk kita masak sayuran berbatang ataupun yang kita ambil pucuk sahaja. Seterusnya sayuran berbawang. Sayuran berbawang ni bawang lah. Bawang putih, bawang merah, bawang besar. Cara pemilihan dia kulit bersinar, tidak bertunas. Kalau bertunas tu kita dah boleh tanam. Tidak kecut ataupun lebam. Kupas kulit, potong ikut jenis dan kesesuaian masakan seperti kita cincang, kita mayang ataupun potong dadu. Kaedah masak ni tumis lah, shallow frying ataupun saute. Tumis minyak sedikit. Kemudian untuk bagi naik bau dia. Kemudian yang keempat ialah sayuran berakar ataupun berubi. Sayuran berakar ataupun berubi seperti yang kamu tengok dalam gambar ini biasanya kita tanam dan ianya tumbuh di dalam tanah. Kita kena tarik dia punya batang ataupun kita kena gali. Contohnya ubi kayu ni, sengkuang, carrot, keledek dan juga ubi kentang. Dan cara pemilihan dia ialah tidak diselabuti tanah, bersih, dia tidak bertunas, dia keras dan pecah dan juga tidak kecut. Macam manakah cara untuk menyediakannya untuk kita masak? Cuci dengan bersih, buang semua kotoran, kupas kulit sebaik mungkin dan potongan hendaklah sama saiz supaya masak sekata. Kaedah masak yang kita gunakan untuk kita masak sayuran berakar ataupun berubi ialah merebus, merenih dan juga merendidih. Baik, seterusnya ialah sayuran berbuah. Sayuran berbuah seperti
labu, terung, bendi, tomato, cili, timun, peria seperti yang kamu lihat di dalam gambar ini. Okey, dia seperti buah-buahan tapi sebenarnya dia adalah sejenis sayur-sayuran. Oleh cara memilih untuk kita beli ialah bentuknya mestilah elok, segar, tidak kecut, tanda-tanda calar pada kulit dan juga tidak lebam. Basuh dengan bersih, potongan mestilah seragam dan kaedah memasak yang digunakan boleh dimakan mentah atau dimasak secara merebus. Okey, makan mentah yang buat ulam contohnya timun, okey, tomato, cili ni boleh, peria katak ni pun boleh. Okey, lada ni pun boleh yang sesuai lah yang biasanya orang akan makan secara mentah. Okey, kalau yang macam labu ni kita boleh rebus. Yang ni pun kita boleh celur untuk buat ulam. Okey, baiklah. Seterusnya ialah sayuran berbiji. Okey, sayuran berbiji ni ulam-ulaman lah. Yang seperti kacang pis, okey, petai, kedas dan juga jering. Yang ni ada setengah orang dia tak suka makan ni. Makanan-makanan yang seperti ini, sayuran seperti ini. Kerana dia agak berbau. Okey, segar dan rangup, muda dan tidak kecut. Kupas atau buang kulit luar. Okey, kalau kadang-kadang kalau petai dia boleh makan dengan dia punya kulitnya sekali untuk buat ubat. Baiklah, kaedah memasak boleh dimakan mentah atau merebus, shallow frying. Okey, sayuran berbiji sudah, kemudian sayuran yang berbunga. Ni dia mengeluarkan bunga dan bunganya itulah yang kita makan. Inilah yang kita boleh makan. Okey. Contohnya ialah bunga kantan, bunga kubis, brokoli. Berwarna segar dan baru. Okey, untuk kita pilih dia. Tidak lembik atau berbau. Okey. Cara menyediakan, bersih dan buang lapisan yang tidak diingini, potong seragam. Okey, kaedah memasak ialah mencelur, merebus ataupun shallow frying. Okey, ini adalah sayuran yang berbunga. Okey, kemudian sayuran kekacang. Okey, sayuran kekacang biasanya kita buat ulam lah. Okey, kacang botol, kacang panjang, kacang buncis yang boleh digoreng ni. Apa tu, shallow frying dan juga kacang sepat. Kacang sepat yang mana? Kacang sepat. Okey, ini kacang sepat. Okey, kemudian segar, rangup dan tidak patah, masih muda atau sederhana adalah cara pemilihan sayuran kekacang untuk kita belilah. Okey, cara menyediakan tinggal bersih dan potong bahagian yang keras, potong seragam. Dan ini adalah kaedah yang digunakan untuk memasak sayuran kekacang. Okey, latihan hari ini ada 5 latihan yang perlu kamu lakukan berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okay, kamu boleh rujuk semula slide ataupun buku ataupun nota lembaran kerja yang telah cikgu bekalkan. Okay, tuliskan, buat semua latihan ini 1 hingga 5. Okay, tuliskan 4 cara memilih sayuran yang berbuah. Kan kamu tengok nota yang bahagian berbuah tadi. Okey, kemudian apakah cara pemilihan sayuran berbiji? Cara kita nak beli sayuran berbiji seperti petai, kacang, pis dan juga kedas tadi. Okey, kemudian tuliskan 3 cara untuk kita menyediakan sayuran berubi ataupun berakar. Apakah 3 caranya untuk kita menyediakan, untuk kita masak? Okey, apakah kaedah memasak sayuran berbatang? Ni kaedah memasak dia, tengok pada nota. Senang sahaja ni, jawapan pendek-pendek je ni. Apakah kaedah masak sayuran berbawang? Okey, baiklah kamu buat 5 soalan ini. Kemudian kamu hantar kepada cikgu. Okey, ambil gambar, hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu hadapan, kita akan mulakan latihan amali. Cikgu akan bagi latihan amali berdasarkan tajuk yang sebelum ini. Baiklah, sampai sini dulu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.